Hmm. Okey, bermak sihat hari Assalamualaikum. ni. Salam. Jadi, Ya, ya. apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ha. Boleh lagi, peluang ada ni Ya, boleh ya, jalan. perlu ada lagi. Hmm. Ha, InsyaAllah. alhamdulillah. Syukurlah kreatif atas inisiatif Alhamdulillah. Ustaz tu. Semua tu. Hmm. Kami boleh tersambung terus. Alhamdulillah, syukurlah. Baik, kita boleh mula sekarang lah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, alhamdulillah untuk pagi ini sekali lagi kita mendapat peluang. Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk kita bersama secara maya, secara online, untuk kita meneruskan tadabbur ayat-ayat yang setakat ni kita dah masuk surah Al-Mumtahanah. Hari ni insya-Allah habislah, ada 2 ayat lagi berbaki untuk habiskan surah ini. Alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita sangat banyak sekali ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, sesiapa di antara kamu yang berpagi-pagilah ia dalam keadaan dia merasa aman pada dirinya ataupun pada ahli keluarganya. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sihat sejahtera, afiat pada tubuh badannya. Indahu quti yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Kemudian ada makanan yang dah tersedia untuk dia pada hari itu, seolah-olah diberikan kepadanya dunia penuh pada 2 genggaman tangannya. Alhamdulillah, antara kita semua kita dah diberi nikmat ini. Kita bangun pagi dalam keadaan kita tidak ada rasa takut kepada orang nak sakiti kita ataupun musuh sebagainya, tak ada. Kita tidak sama dengan saudara kita di Palestin atau di negara yang bergolak. Kita aman damai, alhamdulillah. Tubuh badan kita sihat setakat ni lah, alhamdulillah sihat. Dan kita ada dah makanan. Kalau tak ada makanan pun alhamdulillah, mungkin kita dah ada duit lepas ni nak beli apa, roti cana ke, nasi belauk ke. Jadi itu nikmat Allah Ta'ala bagi, nikmat yang perlu kita syukuri. Apatah lagi kita dapat nikmat untuk kita membaca ayat-ayatnya, untuk kita memberikan sedikit makanan rohani bagi jiwa kita, iaitu membaca ayat-ayatnya dan kita cuba tadabbur, untuk kita renungi, untuk kita perhati. Jadi bila kita perhati, mungkin timbul persoalan-persoalan yang kita nak tanya. Kenapa ini yang disebut dalam ayat ni, dan sesuatunya kenapa begitu? Ini perlu kita tadabbur untuk kita cari jawapan dan hikmah di sebaliknya. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita baca 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Mumtahanah, itu ayat 12 dan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله بالله شيئا شيئا
ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ini secara khusus ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beritahu, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, untuk yubayyinaka, untuk mereka berbai'ah. Bai'ah maknanya membuat janji setia. Maka janji setia itu adalah dilakukan atas perkara berikut. Pertama, alla yusyrikna billahi syai'a, bahawa mereka tidak akan menyengutukan sesuatu pun dengan Allah, iaitu berjanji tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, wala yasrikna, dan mereka tidak akan mencuri. Mencuri ini bukan lelaki sahaja, orang perempuan mencuri juga. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh lelaki, ia tidak mustahil perkara yang sama juga berlaku pada perempuan. Jadi dosa pahala ni dalam Islam dia tak ada diskriminasi. Siapa-siapa buat pahala, lelaki perempuan, dia dapat ganjaran untuk dia. Sesiapa yang buat dosa, lelaki perempuan, dia pun dapat balasan atas dosa yang dia lakukan, sama aja.
Itu kita kena faham. Konsepnya begitu. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha. Sesiapa yang melakukan amalan soleh sama ada lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min dan dia itu beriman, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Mereka itulah orang yang akan masuk ke syurga dan tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangkan ganjaran pahala mereka sedikit pun. Tak mengira sama ada lelaki atau perempuan. Sebab itu dalam bai'ah ni, bila yang datang tu mukminat, wanita yang beriman, maka Nabi membuat bai'ah. Pertama, jangan kamu syirik kepada Allah. Jangan pula kita timbul tanda tanya, takkanlah orang perempuan syirik juga? Sama aja, serupa aja. Lelaki perempuan kalau tiba dengan syirik, ya, dia juga akan menanggung dosa. Yang kedua, jangan mencuri. Kadang-kadang yang wanita ni lebih hebat lagi mencurinya. Nanti kita akan bawa satu kisah yang pernah berlaku semasa Fathu Mekah. Seorang wanita daripada kabilah Makhzumiyah yang telah mencuri. Dan akhirnya Nabi memutuskan hukuman, tak bolehlah, sama lepas ni. Kita habiskan terjemahan dulu. Kisah wanita Makhzumiyah lepas ni. Yang ketiga, wala yazdina, dan mereka tidak boleh melakukan perbuatan zina. Wala yaqtulna auladahunna. Yang keempat, mereka tidak boleh membunuh anak-anak mereka. Ini biasa berlaku zaman jahiliah. Bila mereka mendapat berita kelahiran anak perempuan, lalu anak perempuan itu dibunuh. Kadang-kadang yang bunuh tu bapa dia sendiri, ditanam hidup-hidup anak perempuan. Boleh jadi mak dia sendiri bunuh. Itu manusia yang hidup zaman jahiliah, dia tak ada perasaan simpati, kasihan belah, bunuh anak sendiri. Kemudian yang kelima, wala ya'ti nabi buhtan, dan mereka tidak akan melakukan pendustaan ataupun tidaklah mereka membawa sesuatu buhtan. Buhtan ni perkara bohong, dusta, yaftarinahu, yang mereka ada-adakan antara tangan mereka. Maksudnya pembohongan yang mereka sengaja buat. Dalam tafsir disebut maksud pembohongan di sini, seorang wanita yang memiliki anak, boleh jadi anak dengan bekas suami terdahulu, kemudian dia kahwin lain, lepas tu dia beritahu orang, dia kata anak ni adalah dengan suami dia hak sekarang ni. Sedangkan anak ni adalah anak dia dengan bekas suami hak dulu. Sama ada suami dulu dah bercerai ataupun sudah meninggal dunia, tetapi dia menisbahkan anaknya kepada suami yang baru. Ini salah. Atau dia pera anak angkat. Anak angkat, dia kata ni anak dia dengan suaminya, sedangkan itu bukan anak dia. Ini suatu buhtan. Kerana mendakwa anak yang bukan anak dia, tapi didakwa sebagai anak dia. Ini suatu pembohongan. Menyebabkan nasabnya sudah lari. Kemudian, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak boleh menderhakaimu ya Muhammad dalam urusan yang baik. Tidak boleh lawan Nabi dalam perkara baik yang diperintahkan kepada mereka. Apa yang Nabi suruh, dia kena ikut. Siapa-siapa pun kena ikut. Sama ada lelaki perempuan kena ikut dengan sami'na wa ata'na. Apa-apa yang Nabi perintahkan kena ikut. Maka atas perkara inilah, maka Allah Ta'ala perintahkan fabayi'hunna. Maka terimalah bai'ah mereka, janji setia mereka. Wastaghfir lahunnallah, dan mintalah ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Bagi pihak mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian ayat yang ke-13, ayat terakhir untuk surah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kamu jadikan wali ataupun penolong kamu orang-orang yang Allah Ta'ala murkai. Janganlah tawallau, iaitu kamu mengangkat atau melantik atau memberikan walak kepada satu kaum. Walak ni kita dah bincang di awal surah ini. Tidak boleh kita berikan walak, kepatuhan, kesetiaan, ketundukan kepada orang yang menjadi musuh Allah atau musuh agama. Maka diulang sekali lagi di akhir ayat, di akhir surah ini. La tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Jangan kamu lantik, berikan walak, kepercayaan, kesetiaan, dijadikan teman baik. Siapa tu? Qauman, suatu kaum yang Allah Ta'ala murkai ke atas mereka.
Kerana sesungguhnya mereka itu sudah ya'isu minal akhirah. Mereka telah putus asa terhadap akhirat. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sebagaimana orang-orang kafir yang berada dalam kubur yang dah mati juga berputus asa. Berputus asa macam mana kita akan tengok dalam huraian nanti. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada ayat 12 tentang bai'ah tadi. Tentang bai'atun nisa. Dalam tafsir ayat ni di bawah tajuk mubaya'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirat. Bagaimana Nabi membuat bai'ah ataupun janji setia dengan wanita-wanita yang datang berhijrah kepadanya. Ataupun disebut bai'atun nisa. Itu ayat ini dari segi sebab nuzulnya turun pada hari pembukaan kota Mekah. Jadi selepas pembukaan kota Mekah, kita tahulah pada tahun 8 Hijrah bulan Ramadan berlaku satu peristiwa yang besar. Asalnya pembukaan kota Mekah ni dalam kitab sirah ditulis sebagai ghazwah, suatu bentuk peperangan, tetapi dengan kehendak Allah tidak berlaku peperangan di bumi Mekah, tidak berlaku pertumpahan darah. Bila Nabi masuk ke Mekah, orang-orang kafir Mekah merasa takut, bahkan semuanya macam menyerah diri. Nabi pun masuk dalam keadaan tawaduk, menunggang unta, dan dia tawaf keliling Kaabah di atas untanya. Lalu dengan rendah hati Nabi mengatakan, rendah diri Nabi mengatakan, pergilah kamu, hari ini aku maafkan kamu. Jadi bila Nabi beritahu aku maafkan, mereka rasa sangat-sangat gembira, sebab mereka duk fikir habislah hari ini kita akan dihukum dengan kesalahan yang kita telah lakukan kepada Muhammad ini. Tapi akhirnya Nabi maafkan mereka. Lalu berduyung-duyunglah di kalangan mereka yang menyatakan keislamannya. Lalu turunlah ayat idza jaa nasrullah wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan itu pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah secara berpuak-puak, berduyung-duyung. Afwaja tu jamak daripada faujun. Faujun satu kumpulan. Ini banyak kumpulan masuk. Di antara hak masuk tu bukan lelaki saja, perempuan pun ada. Dan ramai jugalah daripada kabilah-kabilah tertentu, lelaki atau perempuan yang datang untuk berbai'ah, menyatakan kesediaan menerima Islam sebagai cara hidup. Jadi setelah Nabi selesai bai'ah dengan ar-rijal, dengan kaum lelaki, lalu berlaku sesi berikutnya bai'ah dengan kaum wanita pula. Jadi bai'ah lelaki perempuan ni tidak dibuat sekali, tidak dibuat serentak, tapi dibuat secara berasingan. Imam Bukhari menyebut daripada Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, dia mendengar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sebelum kita sambung hadis ini, apa hubungan antara Urwah dengan Aisyah? Siapa di antara jemaah yang boleh jawab ni? Soalan cepu emas ni. Siapa tahu di dalam ramai ni, apa hubungan di antara Urwah bin Az-Zubair dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma? Anak saudara. Betul, alhamdulillah. Habis saya jawab betul. Urwah bin Az-Zubair anak saudara kepada Aisyah. Sebab Urwah adalah anak kepada Az-Zubair dengan pasangannya Asma. Jadi Asma tu adik-beradik dengan Aisyah. Asma tu ibu kepada Urwah. Jadi Urwah ni anak saudara kepada Aisyah. Jadi Urwah mendengar daripada ibu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha beritahu dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahinu man hajarna ilaihi bihadhil ayah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat tes, membuat uji dulu. Wanita-wanita yang datang berhijrah kepadanya, maksudnya yang datang jauh daripada luar Mekah, sebab ini berlaku masa di Mekah, semasa peristiwa pembukaan kota Mekah. Iaitu katanya faman aqarrat bihadza syarti minal mu'minat, sesiapa yang mengakuilah, aqarrat ni ikrar, boleh berikrar dengan syarat ini, iaitu tadilah yang disebut dalam ayat tadi. Pertama, tidak terlibat dengan syirik, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan zina, tidak bunuh anak, tidak sengaja melakukan pembohongan, buat
berita-berita ataupun cerita-cerita yang tidak betul, ataupun mendakwa sesuatu yang tidak benar, tidak menderhakai Nabi dalam perkara yang baik. Kalau mereka boleh terima semua ni, maka alhamdulillah, selesailah bai'ah itu. Maka Nabi kata, qad baya'tuka, aku telah, qad baya'tuki, ni bai'ah dengan wanita, qad baya'tuki, aku telah berbai'ah dengan kamu. Kata Aisyah, bai'ah Nabi dengan wanita ni berlaku secara kalaman, secara tutur kata sahaja, secara percakapan. Wala, dan tidaklah, wallahi demi Allah, ma massat yaduhu yadam ra'atin fil mubay'ah qat. Demi Allah, tidaklah tangan Nabi SAW menyentuh tangan mana-mana wanita dalam bai'ah itu sama sekali. Ma baya'ahunna illa biqaulih. Tidaklah Nabi berbai'ah dengan mereka kecuali dengan kata-katanya. Dia biasanya bai'ah ni kalau dengan kaum lelaki, Nabi bersalaman, berjabat tangan. Maknanya ialah jabat tangan lah, hulur tangan. Itu dengan lelaki, ataupun kalau ramai, tangan tu diletak secara bertindan-tindan. Kalau 10 orang letak, dan tangan Nabi atas sekali, sebagaimana bai'ah di Hudaibiyah itu, iaitu disebut bai'atul Ridwan. Bila dihantar wakil, iaitu sahabat Uthman bin Affan ke Mekah untuk berbincang dengan orang-orang Quraisy, tersebarlah kabar angin mengatakan Sayyidina Uthman telah dibunuh. Tapi berita itu sebenarnya tak sahih. Akhirnya Nabi berbai'ah dengan para sahabat. Dia kata, kita tidak akan berganjak daripada bumi Hudaibiyah, maknanya kita tidak akan pulang ke Madinah sehinggalah kematian Uthman dapat dituntut bela. Lalu mereka pun berbai'ah di bawah pokok. Itu disebut dalam Al-Quran ayat 18 surah Al-Fatihu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah redha kepada orang-orang mukmin yang berbai'ah dengan engkau, wahai Muhammad, di bawah pokok. Ini bai'ah Ridwan. Berlaku pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Itu bai'ah khusus antara Nabi dengan sahabat dalam kes itulah. Hak cerita kita sekarang ni bai'ah Nabi dengan kaum wanita pada tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan. Tahun 8 Hijrah. Jadi dalam bai'ah dengan an-nisa, wanita ni dia tak ada sentuh tangan. Bahkan Aisyah bersumpah, dia kata, wallahi demi Allah, tidaklah tangan Nabi pernah menyentuh mana-mana wanita dalam bai'ah itu. Sebab itu kita akan tengok lepas ni pandangan para ulama tentang masalah musafahah, bersalaman, berjabat tangan antara lelaki dan perempuan. Ini salah satu nilai adab yang perlu kita tahu kedudukannya. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain daripada Umaymah binti Raqiyah At-Taimiyah. Umaymah ni seorang sahabiah, sahabat wanita. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Umaymah, dia ni salah seorang yang menyertai bai'ah itu. Dia di antara salah seorang wanita yang bersama dengan yang lain-lain lah untuk berbai'ah. Katanya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nisa. Aku telah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum wanita yang lain. Linubayi'ahum, untuk kami berbai'ah, untuk kami menyatakan ikrar janji setia nak ikut Islam dan nak patuh kepada ajaran-ajaran Nabi. Fa akhadha alaina ma fil Quran, lalu dia pun mengambil butiran-butiran bai'ah yang termaktub dalam Quran. Maksudnya dalam ayat ni lah, ayat 12 surah Al-Mumtahanah ni, iaitu alla nusyrika billahi syai'a, bahawa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan yang lain. Sampalah akhir sekali, wala ya'sinaka fi ma'ruf, tidak menderhakai Rasul dalam perkara yang baik. Lalu akhirnya bila Nabi sebut ayat ni, Nabi baca ayat ni, mereka faham. Nabi kata, fi mastata'tunna wa ataqtunna, dalam kadar yang kamu mampu dan kamu terdaya. Maksudnya kelima-lima perkara ini, tidak boleh syirik, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh bunuh anak, tidak boleh sengaja membuat pembohongan, dan tidak boleh derhaka pada Rasul. Ada 6 semua. Nabi kata, fi mastata'tunna, pada kadar yang kamu mampu dan kamu terdaya. Mana selagi kamu boleh patuh
kepada 5 perkara ni mana kamu kena patuh. Ya. Sebab Nabi kata gitu tu sebab dia tahu kaum wanita ni lebih bersifat lemah. Mereka lebih lemah berbanding dengan lelaki, maknanya mereka tak ada kekuatan yang cukup. Mungkin jiwa mereka ni kadang-kadang kalah dengan godaan syaitan, dengan nafsu. Tengok orang tu pakai gelemah apa sebagainya, kita pun mikir macam mana nak cari. Lepas tu sama ada nak cari besar lagi, pergi curi ke? Sebab kalau yalah, kalau bab curi lah, saya nak tarik masalah wala yasri, jangan mencuri. Pengalaman masa di Madinah, banyak kita dengar kes-kes khususnya pada musim haji. Ramai jemaah wanita hak pergi ke Mekah untuk haji, khususnya umrah pun berlaku juga masa umrah. Mereka menceritakan duit yang mereka bawa pergi ke masjid hilang, dicuri. Macam mana boleh curi? Kita kata macam mana? Dalam masjid Nabi ni ada orang perempuan walaupun pergi pakai telepung, pakai tudung, tapi pergi curi. Jahat sungguh kita kata. Curi dalam masjid Nabi pula tu. Orang lain pergi nak buat amal ibadat, dia pergi curi. Jadi kadang-kadang kita dengar kakak tu, makcik tu beritahu dia bawa duit. Dia bawa duit tapi keluar masjid tengok duit dia dah hilang. Jadi itulah sebagai peringatan untuk kita bila kita berada di tempat ramai, khususnya di Mekah, di Madinah, kita jangan ingat semua yang ada dalam masjid itu semuanya orang baik. Walaupun dalam masjid, walaupun sesama kaum muslimat, tak ada juga hak masuk ke masjid dengan niat yang jahat, nak mencuri. Sebab tu dalam ayat ni kalau para jemaah nak tadabbur, pertama sekali tidak boleh syirik. Lepas syirik terus Allah Ta'ala sebut wala yasrikna, jangan mencuri. Yang ketiga baru disebut jangan berzina. Kenapa tak disebut zina selepas syirik? Syirik itu betul lah, syirik itu dosa yang paling besar. Dosa paling besar. Tapi yang kedua disebut jangan mencuri. Lepas tu barulah jangan berzina. Sebabnya keterujaan manusia kepada harta, dia lebih menonjol kepada kaum wanita. Khususnya dari sudut nak menunjuk-nunjuk. Ni kita pun tak sebutlah, adalah orang-orang tertentu di Malaysia ni. Dia jadi seorang ahli perniagaan, orang kaya, tapi suka menunjuk-nunjuk. Besar dengan loket, dengan cicing apa, dengan besar lah. Dengan loket lagi, dengan gelar lagi. Kita kata kalau nak pakai pun mana-mana lah. Maknanya bersederhana lah. Jadi tak perlu nak tunjuk yang kita ni banyak memiliki barang kemas yang nilainya mahal. Jadi bukan pakai tu dengan sebab nak berhias, tapi lebih kepada nak menunjuk-nunjuk. Dia sifat nunjuk-nunjuk tu dia akan menimbulkan rasa iri hati kepada orang yang tak mampu memilikinya. Kalau orang yang iri hati tu jiwa dia lemah, mungkin dia akan cari jalan untuk mencuri. Ini masalahnya, akan mencuri. Jadi tidak boleh mencuri dalam perkara yang kamu. Jadi bila Nabi beritahu begitu, kata apa tadi, Umaymah, dia kata kulna Allah wa rasuluhu arhamu bina min anfusina. Allah dan Rasulnya lebih menyayangi diri kami daripada kami sendiri sayang pada diri kami. Betul, kami sayang pada diri kami, tetapi Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami, maka dia beri kelonggaran dalam perkara yang setakat yang kamu mampu. Ini masuk dalam bab fattaqullaha mastata'tum. Itu kita anggap baca dalam surah yang berikut nanti, surah At-Taghabun. Ada ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam sekadar yang kamu mampu. Maknanya kena bertakwa selagi kita mampu untuk patuh pada perintah Allah. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, ala tusafihuna, mengapakah tidak kamu bersalaman, berjabat tangan dengan kami? Dah bai'ah ni. Jadi Umaymah dia faham bila buat bai'ah ni kena olah tangan, kena salam lah, kena shake hand. Nabi kata inni la usafihun nisa, aku tidak bersalaman, berjabat tangan dengan wanita. Wa innama qawli limra'atin wahidah qawli limi'ah imra'ah. Bahawasanya adalah apa yang ku katakan kepada seorang wanita itu juga untuk 100 orang wanita. Jadi serupa bila Nabi sebut sekali, tidak sekali itu untuk seorang, sekali itu untuk semua yang dengar, dan masing-masing dengan isyarat lah. Dengan isyarat, macam kita kata
Kalau di sekolah kan, kalau pelajar-pelajar yang dilantik jadi pengawas. Pada hari dibuat pelantikan, dipanggil watikah, rasmi pelantikan pengawas. Pelajar-pelajar tu akan buat bacaan ikrar dalam perhimpunan. Maka dia akan angkat tangan. Maka saya, hak lain pula, maka saya dengan ini berikrar. Itu bai'ah tu. Jadi tidaklah perlu pelajar-pelajar tu pergi jumpa guru disiplin, jumpa dengan pengetua dia untuk bersalaman apa. Itu dah jadi suatu perkara hak memakan masa, jadi melambatkan kerja pula. Cukup dengan isyarat, dengan akak tangan aja. Mana Nabi tidak bersalaman. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, sehubungan dengan ayat ni kita nak belajar sikit hari ni tentang apakah pandangan ulama fiqh dalam masalah yang disebut sebagai musafahah ar-rajul lil mar'ah. Hukum bersalaman, berjabat tangan seorang lelaki dengan wanita. Saya memetik penjelasan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Ini seorang tokoh ulama di tanah Arab. Dalam website dia. Pertama dia kata, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seorang lelaki yang beriman dengan Allah dan Rasulnya untuk dia meletakkan tangannya pada tangan seorang wanita yang tidak halal baginya. Yang tidak halal itu maksudnya bukan isteri dia dan bukan mahramnya. Wanita ni wanita yang asing lah. Imra'ah ajnabiyah, wanita asing. Mana orang yang bukan ahli keluarga terdekat. Bahkan kalau ahli keluarga yang bukan mahram pun tak boleh. Dengan sepupu contohnya, sepupu wanita perempuan. Sebab sepupu ni, seorang lelaki boleh kahwin dengan sepupu dia. Jadi jangan salah faham. Tak apa, bukan orang lain pun, sepupu saja. Sepupu pun tak boleh. Sebab halal nikah dengannya. Yang boleh adalah dengan mahram kita. Anak-anak perempuan, adik-adik perempuan, mak saudara sebelah mak saudara sebelah itu bolehlah. Sebab itu dikira mahram. Kata Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ni seorang sahabatnya. Nabi SAW bersabda, la in yat'ana fi ra'si ahadikum la in yut'ina. Kalaulah dicocok, disuntik cocok pada kepala kamu dengan bimikhyat min hadid, dengan jarum daripada besi. Kalaulah seseorang itu dicocok dengan jarum besi pada kepalanya, sakitlah. Sebab kulit kepala kita nipis, lepas tu ada tulang tengkorak dalam tu, sakitlah. Nabi kata kalau buat gitu, khairul lahu min ayyamassa imra'ah la tahillulah. Itu dikira lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya untuk dia sentuh. Bahkan ada dalam hadis yang lain, cuma tak dikemukakan oleh Muhammad Salih Al-Munajjid di sini. Kalau seseorang tu duduk di atas satu tempat yang disebut jamrah, tempat yang macam ada bara api, duduk dekat tu tiba-tiba terbakar kain dia, pakaian dia, dikira lebih baik daripada dia duduk bergaul dengan wanita yang tidak halal. Ni kena ingat. Muncullah kita tahun ni, raya kita 10 tahun lepas, tak ada rumah terbuka, tak ada bebas pergi mari. Kita kena ingat, bila kita duduk ramai-ramai, sebelum ni lah, sekarang ni memang tak boleh lah. Kita kena jaga SOP dalam keadaan kita masih hebat, diuji dengan COVID-19 ni. Kalau sebelum ni lah, kadang-kadang saya perhati kalau raya, bila mai beri pun ramai-ramai anak beranak, kadang duduk dekat-dekat tanpa mengira batas, itu tak boleh lah. Walaupun sepupu kita boleh jadi adik ipar kita pun tak boleh. Pernah seorang lelaki ataupun seorang sahabat bertanya bila Rasulullah SAW mengingatkan, Nabi kata, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Beringat kamu, berhati-hati kamu daripada masuk untuk bergaul dengan wanita. Orang Kelantan kata, masuk pergi gelewak, duduk gelewak situ. Kalau contoh saya di sekolah ginilah. Mungkin kalau saya di sekolah saya sekarang tak jumpa, mungkin di sekolah lain lah, mungkin sekolah lain kita pernah dengar. Ada seorang guru lelaki, dia masuk bilik guru perempuan. Dia ni guru lelaki dah senior lah, maknanya nak patching dah. Masuk, duk buat, duk suka gapo dengan cikgu-cikgu. Tak boleh gitu. Kadang-kadang tepuk tapa gapo. Tak boleh lah ni. Cikgu lah, cikgu. Kalau ustaz tu saya tak pernah jumpa lagi, cikgu. Mungkin dia tak tahu hukum. Jadi dengan alasan dia kata,
hak ada di sekolah tu bukan orang lain. Cikgu-cikgu tina tu saing-saing dia. Dan mereka ni pun bini orang dah. Alasan tu tak boleh diterima. Walaupun sayang kita, walaupun bina orang, dia kena jaga batas. Tak boleh. Kalau tak ada keperluan, tak boleh kita nak duk cokoh sekali dengan orang tino keliling kita, nak buas sekali. Tak boleh. Maka Nabi pesan, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Berhati-hati kamu, jangan kamu masuk bertemu dengan kaum wanita. Lalu seorang sahabat kata, ya Rasulullah, afara'aita al-hamwa. Apa pendapat kamu kalau dengan ipar duai? Al-hamwa ni ipar duai. Ipar kita. Nabi kata al-hamwa al-maut. Kalau masuk duduk sekali dengan ipar-ipar kamu yang bukan mahram kamu ni, Nabi kata matilah. Maksud mati bukan mati hilang nyawa. Mati di sini mati agama. Mati agama dengan sebab bila kita duduk rapat begitu tanpa ada batas, tak ada orang lain, maka hilang sifat malu dan kemungkinan berlakunya dosa dan apa-apa tu adalah sangat tinggi. Kemudian kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia kata dengan hadis ni saja ni, hadis yang membandingkan kalau cocok dengan jarum pada kepala tu lebih baik daripada kita sentuh orang perempuan yang tidak halal kita sentuh, sama ada sentuh kulit dia, bersalam dengan dia, pegang apa-apa anggota badan dia. Dia kata hadis ni saja sudah yakfi lirrad'i, sudah cukup untuk memberi dorongan supaya kita dapat hindarkan, supaya kita dapat jauhkan perkara tersebut dan kita melazimkan diri dengan taat kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Lima yufti ilaihi min massin nisa minal fitani wal fahishah. Kerana mendoronglah kepada perbuatan sentuh wanita yang tidak halal disentuh kepada perkara-perkara fitnah dan perbuatan keji yang lain. Maknanya tak boleh lah. Baik. Tadi dah disebut tentang hadis Urwah dalam bai'ah. Yang kedua, apa hukum kalau bersalaman dengan wanita yang mahram, yang bukan mahram, walaupun berlapik. Di sini dia bawa perbahasan yang kedua, la tajuz al-musafahah walau bihail min tahti saubin wa ma ashbahahu. Tidak harus ni taklih lah. Tak boleh bersalaman, berjabat tangan seorang lelaki dengan wanita yang bukan mahramnya sekalipun berlapik. Tak digalakkan, tak diharuskan. Tak digalakkan. Dia dua kemungkinan, sama ada jatuh kepada hukum makruh ataupun haram. Atas dua kemungkinan. Sebab tak ada keperluan. Tak ada keperluan. Kata Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar, tapi hadis ni hadis yang dhaif, kata Imam Al-Haythami. Dalam hadis itu disebut adalah Nabi pernah bersalaman dengan wanita tapi min tahti saubi, di bawah kain, di bawah lapisan kain. Maknanya dia kata Nabi pernah berjabat tangan tapi dengan cara berlapik. Bolehkah kita berhujah dengan hadis ni? Kadang-kadang kalau kita pergi kapung-kapung jumpa makcik-makcik tertentu, kita pergi bawa bantuan, makcik pun tak apalah, awal terima kasih lah, tak apalah. Bila nak pergi dia pun ada tangan, ambil kain kelubung dia, kain-kain nak salai juga, kan biasa. Ni pengalaman Amos sendirilah, pernah kita lalui. Kadang-kadang kita pergi ziarah orang tu, dia pun mari ada tangan nak salam. Ada hadis, tapi hadis ni tidak boleh dijadikan hujah untuk kita melakukan perbuatan tu sebab ianya lemah, sebagaimana yang disema oleh Imam Abu Bakar Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, asalnya dikemukakan oleh At-Tabarani dalam Awsat. Kemudian yang ketiga, seumpama itu jugalah musafah al-ajaiz, bersalaman dengan wanita-wanita yang sudah tua. Wanita yang sudah tua ni dia panggil wal qawaidu minan nisa, wanita-wanita yang sudah menopause. Menopause ni istilah orang yang sudah tidak datang haid. Tidak datang haid. Kalau dalam surah An-Nisa Allah Taala mengharuskan mereka tidak pakai pakaian luar. Dia orang Arab ni dia ada dua, pakai dalam, pakai luar. Hak kita tengok dia pakai abaya jubah hitam tu hak luar, dia ada satu lagi hak dalam.
Jadi tidaklah salah untuk wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan. Adapun wanita-wanita yang sudah putus haidnya, yang tidak ada lagi keinginan untuk bernikah, mana tak ada keinginan nafsu untuk berumah tangga, sama ada suami dah meninggal ataupun dia sudah terlalu tua, falaisa alaihinna junahun an yadhna thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bisinah. Itu boleh rujuk di akhir surah An-Nur. Tiadalah menjadi kesalahan untuk mereka meletakkan pakaian luar mereka, tapi dengan syarat tidak berhias. Maksud tidak berhias, tak boleh nak bersolek ni. Kadang-kadang setengah tu pakai tudung, umur dah 60-70. Tapi semua barang kosmetik ada. City Simply pun ada, A1 pun ada. Macam-macam jenama yang jual di pasaran ada. Walaupun umur dah 65-70, tapi supaya umur 25. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Walaupun bertudung tapi tak boleh. Sebab Allah Ta'ala meletakkan syarat ghaira mutabarrijatin, tidaklah bertabarruj, berhias dengan zinah, dengan perhiasan. Itu dalam bab tabarruj ni. Kita nak bincang dalam bab musafahah. Begitu juga dia kata ia adalah haram juga berdasarkan nas yang umum. Kemudian yang keempat, kita nak tengok sepitah lalu tentang pandangan-pandangan ulama dalam mazhab keempat-empat mazhab. Dalam mazhab Hanafi, dinukilkan daripada pandangan Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, la yajuzu lahu an yamassa wajhaha wala kaffaha wa in amina asy-syahwah. Dia kata tidak harus seorang lelaki menyentuh wajah seorang perempuan dan juga tidak tapak tangannya. Ni kadang-kadang kita sedih banyak dalam drama-drama Melayu, biasa cerita-cerita yang berunsur percintaan. Pegai tangan, pegai pipi apa, walaupun untuk lakonan memang tak boleh. Hukum asalnya memang tak boleh. Tapi kalau orang yang menerbitkan drama tu kata, oh kalau tak boleh buat gitu, dia kata tak jadilah jalan cerita tu. Itu atas pandangan kita dan atas sejauh mana kita melihat harus tidak harus, boleh atau tidak boleh. Kalau tahun lepas kita Kelantan ni, kita pernah tengok filem apa dia, Ma'e Toten Damawi, dibikinkan oleh seorang anak muda di Kota Baru, iaitu Syahmi Sazli. Saya pun melanggan juga dalam Extero nak tengok sejauh mana cerita dia tu patuh syariah. Dan kita tengok semua pelakon-pelakon wanita dia semua pakai tudung. Dan tak ada pula adegan sentuh menyentuh. Mau pegang tangan aku tak ada, tak berlaku dalam cerita tu. Walaupun dalam cerita tu digambarkan watak Ma'e Toten itu bercinta dengan seorang guru dia, guru bahasa Inggeris, tapi tak ada pula dia pegang tangan ke apa. Baguslah dari segi jalan cerita tu bagus. Dia tidak sentuh orang yang tidak halal dia sentuh. Baik. Itu pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Malikiyah pun sama juga, dia kata tidak harus bagi seorang lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi ni lelaki asing untuk lamsa, untuk sentuh wajah muka seorang wanita ajnabiyah, dan juga wala kaffaiha, tidak boleh sentuh tapak tangan dia. Tak boleh lah. Memang tak boleh. Kemudian kita melihat yang ketiga, mazhab Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i, antaranya Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyebut wala yajuz massaha fi syai'in min dzalik. Tidak harus bagi seorang lelaki menyentuh walau sedikit pun daripada mana-mana tubuh wanita yang ajnabiyah, apa tu yang bukan mahramnya. Dan akhir sekali, daripada pandangan mazhab Hanabilah atau ulama dan mazhab Hambali, dipetik kata-kata Ibnu Muflih. Ditanya kepada Imam Ahmad tentang lelaki yang bersalaman dengan wanita, dan dia dengan tegas sebut, bila orang tanya boleh ke tak boleh, dia kata la, tak boleh. Orang tanya sekali lagi, kalau bersalam tu lapik dengan baju, dengan kain, la, tak boleh juga. Salam biasa tak boleh, lapik dengan kain pun Imam Ahmad kata tak boleh juga. Jadi kesimpulannya, keempat-empat pandangan yang kuat daripada mazhab fiqh, yang empat mengatakan tidak boleh seorang lelaki yang ajnabi bersalaman, bersentuhan dengan kulit wanita yang tidak halal untuk mereka sentuh. Kecuali hak halalnya dengan isteri dia dan juga mahram dia lah.
Anak perempuan dia, adik-beradik perempuan, mak saudara dia, adik-beradik sesusu. Itu kena rujuk dari surah An-Nisa tu di akhir juzuk yang keempat, senarai wanita-wanita yang merupakan mahram, yang tidak boleh dikahwini, yang apa dia lagi, yang wanita tu harus untuk mendedahkan aurat ringannya di hadapan. Kalau dengan bapa dia, itu mahram dia. Dengan suami dia tu, betul lah suami dia. Dengan anak lelaki dia, itu boleh rujuk dalam surah An-Nur. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Kita nak tadabbur. Kenapa di akhir ayat ni Allah Ta'ala sebut, wastaghfir lahunnallah. Dia tadabbur ni, kita bukan sekadar baca, nak faham tafsiran, nak fikir. Baik, tadi saya dah kemukakan. Lepas syirik tadi, Allah Ta'ala dahulukan curi. Akhirnya istighfar. Dan saya telah sebut curi ni, ialah sebab dorongan untuk memiliki harta ni sangat tinggi di kalangan wanita sebab suka kepada berhias. Perbuatan zina pun ia berlaku juga. Tapi mungkin lebih payah sedikit lah sebab melibatkan pihak lain. Pihak lelaki lah. Kalau tak ada lelaki, tak akan berlaku perzinaan. Tapi mencuri ni, dia tak nanti kena ada orang lain. Dia sorang-sorang dia boleh curi. Seperti contoh saya sebut curi yang berlaku di Masjid Nabawi tu. Orang ramai-ramai dia pergi curi. Seluk poket baju kawan tu curi. Maka di sini saya nak bawa satu kisah yang berlaku semasa peristiwa pembukaan kota Mekah. Seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah. Hadis ini disebut oleh Imam Bukhari, ada dalam kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam bab hudud, dalam bab haddus sariqah. Hukum had bagi orang yang mencuri. Suatu hari, orang-orang Quraisy di Mekah merasa sangat susah hati apabila didapati wanita Makhzumiyah ini telah ditangkap dan disabit dia dengan kesalahan mencuri. Lalu dibawa dia. Curi ini sebenarnya gini cerita dia. Dia ni telah meminjam sesuatu daripada orang lain. Makcik daripada kabilah Makhzumiyah ni minjam daripada orang lain. Lepas tu bila pemilik barang tu minta semula, dia tak hantar. Dia kata tak ada. Maka dari segi hukum agama dia telah dikira mencuri. Sebab dia tidak mahu pulangkan balik barang yang telah diambil. Ini kalau curi secara jelas, curi duit itu lagi berat. Ini tidak pulangkan barang yang dipinjam pun dia boleh dicas sebagai mencuri. Lalu mereka pun datang jumpa Nabi. Mereka rasa sangat susah hati. Mereka kata habislah. Dia kata sebab mereka tahu hukuman Islam sangat tegas dalam bab mencuri. Bila cukup syarat-syaratnya. Syarat maksudnya orang yang mencuri itu macam mana. Barang yang dicuri itu berapa jumlahnya. Barang itu duduk di mana. Tanpa mengira lelaki atau perempuan. Kalau terlibat dengan kesalahan mencuri. Maka hukumnya sangat tegas, iaitu dipotong tangan. Ini jelas dalam Quran. Para jemaah boleh rujuk dalam ayat surah Al-Ma'idah. Ayat keberapa ya? Kalau nak rujuk, boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 38. Suratul Ma'idah ayat 38, muka surat 114. Wassariku wassariqatu, dan pencuri lelaki dan juga pencuri perempuan. Allah Ta'ala sebut dua-dua tu. Wassariku wassariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Faqta'u, maka hendaklah kamu potong aydiyahuma, tangan kedua-duanya. Kalaulah sabit kesalahan mencuri pada mereka tanpa mengira lelaki perempuan, dipotong tangan. Tegas hukumnya. Jaza'an bima kasaba, sebagai balasan apa yang mereka lakukan, mereka usahakan. Nakalan minallah, sebagai suatu hukum pencegahan daripada Allah. Disebut nakalan sebab kalau tak buat hukum itu, manusia ni dia tak serik. Orang Kelantan kata tak perik. Kena igak, kena katak ke apa curi, lepas tu boleh 2-3 minggu, 2-3 bulan dia curi pula. Kadang-kadang orang yang sama melakukan kerja yang mencuri. Kalau kapung tu lah kapung kita. Selagi dia tak dihukum dengan hukuman Islam secara mandatori, dia akan curi pula. Dia tak akan serik. Baik, kembali kepada kisah Makhzumiyah tadi. Lalu mereka kata macam ni lah, kita pujuklah Nabi. Orang Kelantan kata kita pergi kecek Nabi lah, kita pergi gaya dia. Gaya-gaya, kok Nabi boleh ringankan hukuman. Oh, dia kata tak boleh, kalau kita kecek Nabi akan tolak. Sebab kita ni siapalah kita ni. Ginilah dia kata. Kita pergi jumpa Usamah bin Zaid. Usamah ni orang yang
hibba Rasulillah, orang yang Rasulullah sangat sayangi. Kalau Usamah tolong gaya Nabi, boleh jadi Nabi akan ringankan hukuman, tukar daripada potong tangan kepada hukum yang lain. Okey, mereka pun jumpa Usamah. Usamah pun pergi jumpa Nabi. Maka Nabi dengan tegas kata, wallahi waimullah. Nabi kata, demi Allah. Sesungguhnya, apa dia? Sebelum Nabi bersumpah, Nabi beritahu, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya telah binasalah umat-umat terdahulu yang mana idza sarika fihumus syarif tarakuhu. Apabila yang mencuri itu orang-orang yang mulia. Orang mulia ni orang berpangkat, orang yang berjawatan tinggi, orang-orang yang kita kata berkedudukan besar dalam masyarakat. Bila mereka ni mencuri, ini cerita zaman dulu. Lalu mereka membiarkannya, tarakum. Membiarkan mana tak dijatuhkan hukuman. Curi banyak, bukan berjuta-juta, mungkin berbilion-bilion. Ini cerita zaman dulu lah, bukan cerita zaman sekarang, cerita zaman dulu. Cerita tu banyak. Cerita banyak. Kemudian sabit kesalahan, tapi tarakum mereka biarkan. Tapi wa idza sarika minhum ad-dha'if, apabila yang mencuri dalam kalangan mereka tu orang-orang yang lemah. Orang lemah ni orang biasalah, orang kapung, rakyat marahan bawahan yang mencuri, lalu aqamu alaihi al-hadda, lalu mereka tegakkan hukuman tu. Jadi hukuman yang dilaksanakan ke atas kesalahan mencuri pada zaman dulu adalah sangat tidak adil. Kalau orang hak curi tu orang hak lemah-lemah, orang biasa, kena hukumnya. Kalau orang hak besar-besar curi, tak kena. Maka Nabi bersumpah dengan tegas. Nabi kata, waimullahi, demi Allah, lau sarikat Fatimah bintu Muhammad, kalaulah anak aku Fatimah ni, Fatimah bintu Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Sebab ini hukuman Allah, bukan hukuman aku, ini hukum Allah. Nabi tak kata aku akan suruh orang lain kerak tangan dia, aku sendiri akan potong. Laqata'tu. Kalaulah apa dia, kita kata ialah mungkin seorang bapa tak sampai hati nak jatuh hukuman pada anak dia, tapi ini hukuman Allah. Dan di Madinah memang Nabi sebagai ketua pemerintah, maka dialah yang paling berhak untuk menjatuhkan hukuman. Nabi kata dengan tegas, la qata'tu. Dia tak kata la amartu bi qat'i yadiha, aku akan suruh orang lain kerak tangan dia, aku sendiri akan potong. Maknanya Nabi sangat tegas dalam kes yang melibatkan kecurian. Para jemaah yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kenapa mencuri ini disebut yang kedua selepas syirik dalam bai'ah ni. Isteri mencuri duit suami, tak apalah, nanti tanya balik, lepas takut saya terlupa pula. Baik, kita nak lihat hak akhir tu. Kenapa Allah Ta'ala sebut wastaghfir lahunnallah, hendaklah kamu minta ampun kepada mereka bagi pihak Allah. Kadang-kadang kita ni ialah kita dah beristighfar, kita pun tak tahu sejauh mana doa kita tu lebih diperkenankan di sisi Allah atau lebih mustajab. Boleh jadi doa orang lain lebih mustajab. Sebab itu dalam hidup kita adalah lebih baik kita saling mendoakan satu sama lain. Contohnya ialah kita dalam doa kita baca Allahumma gfirli Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Sekali-sekala kita doakan juga untuk orang lain. Contohnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah berilah keampunan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, juga orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang masih hidup di antara mereka atau yang sudah mati. Besar pahala tu kita mendoakan keampunan untuk pihak lain, untuk orang lain. Maka di sini Allah Ta'ala suruh Nabi beristighfar bagi pihak mereka. Iaitu Nabi akan berkata Allahumma gfir lahunna, ya Allah berilah keampunan kepada mereka. Sebab itu doa itu lebih mustajab. Sebagaimana kisahnya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub, kalau tuan-tuan baca kisahnya dalam surah Yusuf, Nabi Ya'qub alaihissalam, dia diuji dengan ujian yang sangat berat. Apabila anak dia sendiri sanggup mengkhianatinya dengan cara mereka buang Nabi Yusuf, bukan orang lain, adik mereka sendiri. Panjang cerita dia, boleh baca dari surah Yusuf. Akhirnya mereka dipertemukan kembali setelah terpisah untuk tempoh yang lama. Nabi Ya'qub merindui Yusuf hingga setiap hari dia menangis sampai matanya dah disebut dalam Quran jadi putih mata, wabiyaddat ain, putih jadi tak apa-apa nampak, atau boleh jadi tak nampak langsung sebab terlalu banyak menangis rindukan Yusuf. Tapi apa berlaku di akhir cerita tu? Jumpa semula anak-anak dia mengaku kesalahan. Dia kata,
Qala ya abati qalu ya abana astaghfir lana dhunubana. Atau boleh rujuk di akhir surah Yusuf, dia kata, wahai ayahanda kami, mintalah ampun kepada Allah bagi pihak kami. Wahai ayahanda kami, kamu mintalah ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan kami. Anak Nabi Ya'qub ni bukan buat salah kepada orang lain, buat salah kepada ayah dia sendiri. Buat salah kepada ayah dia, bila menyesal, minta ayah dia pula beristighfar untuk mereka. Kalau ayah dia ni jenis orang, yalah ni Nabi, akhlak seorang Nabi, betul lah. Tapi kalau kita, anak kita buat salah pada kita, lepas tu dia kata, wahai ayah, mintalah ampun kepada Allah supaya ampunkan kita. Mungkin seorang bapa yang nak marah, dia kata, mu tak buat salah, mu beristighfar sendirilah. Mu bertaubat siapa minta tolong aku je. Tu kalau kita. Kita contoh kita. Tapi Nabi Ya'qub dia tidak berkata begitu. Dia sebagai seorang Nabi, dia menunjukkan akhlak kenabiannya. Dia kata, Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Dia kata, tak apalah kamu tunggu. Nanti aku akan beristighfar kepada Allah untuk kamu. Aku akan mohon keampunan supaya Allah Ta'ala ampunkan kamu. Sedangkan kesalahan anak tu bukan dengan Allah Ta'ala, tapi dengan ayah dia sendiri. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut, Nabi Ya'qub berkata, Qala sawfa asta. Kenapa dia sebut sawfa? Sawfa dalam tafsir, rupanya Nabi Ya'qub menangguhkan permohonan istighfar untuk anak dia tadi, sehingga waktu sahur, waktu akhir malam. Sebab waktu tu adalah waktu yang mustajab doa, khususnya doa istighfar. Kalau dia nak berdoa direct tu pada waktu tu pun boleh, waktu siang hari, tapi dia menangguhkan sehingga akhir waktu subuh. Kerana itu adalah waktu yang mustajab doa, khususnya doa istighfar. Maka sebab itulah di akhir ayat ni Allah Ta'ala beritahu, wastaghfir lahunna, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Sebab mereka ni kaum wanita yang lemah. Mungkin ada di antara mereka yang tidak mampu untuk patuh kepada semua butiran bai'ah ni. Mungkin mereka tak mencuri, mungkin mereka tak bunuh anak, tapi mungkin mereka menderhakai kamu dalam perkara-perkara yang baik. Mungkin kadang-kadang mereka ni berbohong, buat fitnah. Mana ada tempat-tempat yang mereka tidak patuh kepada Nabi. Para jemaah dirahmati Allah, kita ada sikit masa lagi. Kita nak pergi kepada ayat 13. Itu larangan daripada memberikan walak kepada orang-orang kafir secara umum. Kafir ni sama ada Yahudi, Nasrani ataupun kaum musyrikin, semua sekali. Sebab apa tu? Sebab mereka telah putus asa. Ada dua perkara bab ya Isa putus asa ni. Orang-orang kafir yang masih hidup putus asa bahawa dapat kembalinya kaum kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Yalah, kita pun faham orang mati mana hidup kelik. Mati-matilah. Jadi dia mikir, dia kata hak mati tu tak boleh kelik semula beripung di rumah. Yang kedua, mereka berputus asa sebagaimana putus asanya orang-orang kafir yang telah meninggal dunia. Berputus asa terhadap segala macam kebaikan. Maknanya tak ada harapan dah mereka ni untuk untuk berubah jadi baik. Sebagaimana mustahilnya orang-orang kafir yang menyesal di dalam kubur tu dapat tarik balik penyesalannya. Sebab bila dah mati tak boleh nak undur balik dah lah. Jadi sangatlah amat rugi orang yang mati dalam kekafiran. Kita pun mikir, ya Allah, ruginya. Sebab itu salah mereka. Allah Ta'ala bagi akal untuk mereka fikir. Dakwah Islam tu sudah sampai, tetapi mereka berdegil, tidak mahu memilih Islam sebagai cara hidup, tak mahu beriman kepada Allah. Lalu bila mati, mereka akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Kalau tuan-tuan baca dalam Sunan Tirmizi, bab sifatun nar, sifat neraka, ada hadis yang Nabi gambarkan ahli neraka menangis dalam neraka sehingga ahli neraka ni besar. Kita kena ingat di akhirat nanti ahli syurga besar, ahli neraka pun besar. Punyalah besar sehingga Nabi kata kalau dia menangis, air mata darah keluar. Habis dah air mata biasa, habis dah keluar air mata darah mengalir pada pipi mereka. Atas pipi tu punyalah besar. Kalau letak kapal berlayar di laut sekarang ni, kapal tu boleh berlayar atas pipi mereka tu. Kita nampak macam tak logik.
Tapi kita kena faham logik tu logik. Ini bukan ukuran dunia, ini ukuran akhirat esok. Mereka menyesal sehingga habis kering air mata, keluar air mata darah. Tapi mereka tak akan dapat menebus kesalahan yang telah mereka lakukan. Itu sebagaimana ya isal kufar, putus asanya orang-orang kafir di kalangan ahli kubur. Sebab masuk dia mereka dalam kubur, dengan sebab mereka mati dalam kekafiran, Allah Ta'ala sudah perlihatkan kepada mereka neraka yang akan mereka masuki. Lalu mereka berkata, Rabb, wahai Tuhan, la tuqimis sa'ah, janganlah berlaku kiamat. Kalau berlaku kiamat, lepas ni berat lagi. Dalam kubur tu seksa dah. Seksa yang mereka akan tangguh selepas tu lebih berat lagi. Lalu mereka pun putus asa, dan putus asa tu menjadikan mereka cukup terseksa. Situ dah jadi azab dah. Sebab kesilapan yang tidak boleh diperbaiki. Kalau kita buat silap, ada peluang kita baiki, alhamdulillah kita boleh baiki. Sebab ada kesempatan. Tapi bila kesempatan itu dah berakhir, rugilah dengan serugi-ruginya. Wallahu'alam. Habislah untuk perbincangan kita di akhir surah Al-Mumtahanah. Saya buka untuk soalan lah, kalau ada soalan. Adakah nak perkara itu ditujukan kepada lelaki? Ya, dalam bai'ah untuk lelaki pun ada juga. Cuma yang ni secara khusus untuk wanita disebut begini. Cuma secara khusus untuk lelaki itu tak disebut lah. Sebab dia berlaku dalam bentuk yang lebih umum. Ni hak wanita ni sebab dia cara yang lebih khusus. Maka sebab tu ada ayat yang secara khusus sebut. Antara kekhususan itu ialah tidak ada musafahah, tidak ada berjabat tangan tadi. Dan bai'ah ni sebenarnya lebih kepada nak menjaga maslahah wanita itu sendiri. Kalau mereka berzina contohnya, akhirnya merosakkan nasab keturunan anak mereka. Ya, ada soalan lain? Ustaz, ni. Ya, Abis Said. Kalau mencuri ni, ada nilai tu foto tangan ni. Maknanya kalau curi sikit, nilai barang yang dicuri. Maknanya ada. Ya, betul ada nilai. Ada dalam hadis sebut, tidak dipotong tangan pencuri kecuali bila sampai jumlah tu 4 dinar. 4 dinar ataupun fasaidah ataupun lebih. 4 dinar tu jangan ingat sebab 4 ringgit. 4 dinar ni, dinar ni nilai dia tinggi. Kalau sekarang ni nilai, setahu saya nilai ni, dinar ni nilainya berapa lah ni? 700 ke 800 ke lebih. Tak tahulah. Barang bukan Islam pun tak boleh. Kita curi pun salah. Apa beza bai'ah dengan perjanjian? Hampir sama. Kalau kita curi barang orang bukan Islam, ya, hukumannya tetap dikira bersalah. Kita tak boleh curi walaupun barangan orang bukan Islam. Tu salah. Lebih lagi kalau orang bukan Islam tu termasuk dalam bab yang disebut kafir zimmi. Okey, kalau doktor lelaki cek pesakit perempuan, ya harus. Itu boleh. Tapi dengan kadar di mana tempat yang sakit sajalah. Katakanlah pesakit perempuan itu sakit di bahagian tangan, bahagian lengan. Dekat lengan sajalah. Jangan pula doktor lelaki tu kata, awak kena buka baju lah. Jangan lebih-lebih juga. Sebab sakitnya bukan bahagian dada dia, bahagian lengan dia. Boleh. Kalau tak ada doktor perempuan, doktor lelaki yang periksa pesakit perempuan, boleh. Tapi dengan kadarnya. Sebab itu sampai kepada kaedah disebut, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang darurat, yang terdesak, terpaksa guna khidmat doktor lelaki, maka dia ada kadar dia. Jangan pula lebih-lebih. Seperti tadi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. 1 dinar lebih kurang 1,000, ya. Berkaitan dengan hukum tadi Ustaz, hukum wanita tadi. Rukun? Hukum. Hukum, ya. Okay, ni hak lain tu rasa jelas dah. Ni saya ni. Kalau hukum, kalau anak saudara kita. Bukan anak kita, anak saudara suami. Anak saudara sabit. Anak saudara sabit, lelaki dia. Boleh saja ada dengan kita mak saudara sabit dia ni. Tak boleh. Tak boleh tak. Tak boleh. Tak boleh. Rakyat boleh. Dia tak boleh dia. Jelas tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Kalau apa adik-beradik sesusu, saudara sesusu boleh. Kalau katakanlah anak kita kahwin, suami kita ada anak saudara. Anak saudara tu lelaki. Tak boleh. Memang tak boleh. Dia kira sabit tak boleh. Satu lagi Ustaz, anak saudara kita, anak saudara saya, kahwin, anak saudara sepupu dia. Jadinya suami dia tu ngamuk dengan saya pun tak boleh sana juga dia. Bagaimana? Anak saudara suami.
Sekarang anak saudara saya, Anak saudara sendiri. Anak saudara sendiri itu perempuan. perempuan, kahwin. Dia anak Okey. saudara lelaki saya lah. Boleh tak sanang saya juga? Tak boleh juga. Rendah sebab saya Tak ni. boleh. Dia kira orang asing dia tu. Tak boleh. Dia kira orang asing. Kita dalam bahasa Kelantan ni kita kira panggil wari-wari jauh. Dia sebab hubungan itu dipanggil hubungan sebab musaharah dalam istilah. Bukan hubungan secara nasab. Hubungan secara perkahwinan. Jadi hubungan secara perkahwinan dia panggil hubungan persemandaan, perkahwinan. Dalam bahasa Arab dia panggil musaharah, dia tak panggil nasab. Cuma silap bahasa kita ni kita panggil waris belaka. Bila kita hukum waris ni orang yang ada kaitan dari sudut yang mana mereka ni berhak terima harta pusaka bila kita meninggal tu waris. Kalau jauh dengan kita hak sabit apa tu siapa dia? Dia adalah pak saudara kepada pak saudara apa dia adalah pak saudara sabit. Pak saudara sabit maknanya suami kepada mak saudara kita. Tak boleh. Tak boleh, memang tak boleh. Maknanya kalau Ismail itu batal lah ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i batal lah. Tapi cuma dalam bab batal Ismail atau tidak ni dia satu isu yang lain pula. Masalah lain. Itu masalah khilaf fiqh lain pula. Oh dia gitu soalan. Ya betul. Tak boleh bab yang lain. Kalau kita pakai atas pendapat mazhab Syafi'i yang kata yang halal kahwin batal Ismail kira batal lah. Kita pakai atas hukum tu kira batal lah. Ya. Ya. Okeylah Ustaz. Jelas ya, sekarang. Okey, tak apa. Ya, ada lagi? Salam Ustaz. Salam. Ya, sila cikgu. Ya, salam. Tadi bab bersalam ni. Bab salam. Anak saudara semua. Okey, bagaimana pula dengan batas aurat? Batas aurat. 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 Baik, kalau anak saudara sabit, anak saudara maknanya yang halal nikah sebab dia mahram tu mahram yang muakkad, yang sementara. Macam kita dengan adik ipar kita lah. Kita kahwin dengan seorang perempuan, maka perempuan tu jadi isteri kita. Jadi adik-adik perempuan isteri kita, adik ipar kita adalah mahram, tapi mahram yang muakkad. Maksud muakkad ialah sementara. Yang mana kalau isteri kita meninggal, adalah harus dihukum untuk kita kahwin dengan adik ipar kita. Sebagaimana Sayyidina Uthman bin Affan dia kahwin dengan dia dengan Ruqayyah. Lepas tu pada tahun kedua Hijrah Ruqayyah meninggal dan dia kahwin pula dengan adik Ruqayyah Ummu Kalsum. Tapi maknanya dengan dengan anak saudara sabit tadi batas auratnya sama dengan yang lain lah. Sama yang lain juga. Maknanya kena tutup kecuali muka dan tapak tangan lah. Atas satu pandangan yang masyhur di tempat kita yang dipilih daripada mazhab ulama fiqh. Sama juga. Ya, ada lagi? Syukran. Ya, afwan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh nak tanya? Ya, Ustazah Maziah, silakan. Ustaz, macam ada satu ayat tu tak ingat sebab rasa yang mesti mengenai tak dengar, putus-putus. Apa itu wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an bil walidaini ihsana, kan ada ayat tu. Itu nak kait dengan ayat sana. Di mana kesinambungannya? Macam ayat ni kata jangan syirik. Lepas tu ayat Ustaz ayat ni pun jangan syirik, betul sebut jangan curi, kan? Pentingnya lepas syirik ni jangan curi. Macam ayat ni pentingnya jangan syirik buat Allah, lepas tu buat baik kepada kedua ibu bapa. Dengan antara dua ayat ni boleh ayat Ustazah Maziah baca tu ayat 36 dari surah An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jangan kamu sekutukan ia dengan yang lain. Kemudian diperintahkan berbuat baik pada ibu bapa. Okey, minta tolong tutup mic dulu, jadi ada gangguan bunyi. Kemudian berbuat baik pada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh. Kenapa dalam ayat 36 surah An-Nisa tak disebut mencuri? Sebab ayat ni bukan bai'ah. Ayat ni menyatakan tentang nilai-nilai kebaikan yang paling tinggi iaitu beribadat kepada Allah dalam keadaan tidak terlibat dengan syirik.
Yang kedua, menyusul berbuat baik kepada ibu bapa, ihsan. Maksudnya dari segi keutamaan, sebelum kita berbuat baik kepada manusia, kita berbuat baik kepada Allah dengan mentaati perintahnya, beribadat kepadanya semata-mata. Itu nombor satu. Bila kita beribadat kepada Allah, kita sebenarnya berbuat baik pada diri sendiri sebab kita telah menunaikan hak Allah yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, itu beribadat. Lepas itulah kita berbuat ihsan pada bapa, kaum kerabat, anak yatim. Ini adalah bab berbuat baik. Jadi tak timbul soal larangan mencuri, berzina tadi, sebab hak tadi khusus dalam bab bai'ah. Jadi dia melibatkan dua tajuk yang lain. Tapi dalam kedua-dua tajuk tu, perintah untuk menjauhkan syirik tu ada. Cuma hak-hak lain-lain tu dia ada perbezaan lah. Cuma hak tajuk utama meninggalkan syirik tu memang ada. Iaitu beribadat kepada Allah tanpa terlibat dengan syirik. Wallahu alam. Ada lagi soalan lain? Tak, ada soalan. Ya. Adakah dikira mencuri bila bila kita contohnya beli barang tiruan, katalah beg, handbag, kita nak beli original mahal, kita beli tiruan. Adakah kita telah mencuri harta intelektual orang asal tu? Sebab orang asal tu buat dengan daya fikir dia, kita beli Macam mana Ustaz, pandangan Ustaz? Ada pendapat ulama yang sebut, bukan pandangan saya lah, ada pendapat ulama yang sebut tentang perkara ni. Berhubung dengan kita mencuri barangan yang kita kata yang cetak ropok ke, kalau yang cetak ropok, atau barang yang clone, barang yang bukan original, tapi dia menggunakan pakai brand lain, jenama lain. Dari segi hukum kita, antara kita dengan penjual tu, hukum jual beli tu sah lah. Tapi orang yang punya brand jenama tu, kalau dia tidak halalkan, memang dia tak halal lah. Dia susah payah dah buat jenama dia tak masyhur. Tiba-tiba orang tu, orang lain curi, dan juga ada penjual yang jual, kita pun beli, bermakna kita telah jatuh pada hukum syubhat, bersepakat. Sebab hak hukum asal mencurinya adalah orang yang mengeluarkan produk barang itu. Sebab dia telah mencuri, dia panggil harta intelek. Harta intelek melibatkan brand, jenama barang itu hak orang lain. Maka dia mendapat keuntungan sebab dia curi brand tu lah, curi jenama tu. Jadi setiap penjual yang jual barang itu pun dikira berdosa sebab kira bersyubhat menjual barangnya yang curi brand. Dan kita pun terlibat sama sebenarnya. Astaghfirullahaladzim. Kita kena beristighfar, dan kalau kita sedar kita dah pernah buat begini, sikap yang paling baik, kita nak bersihkan diri, kita membanyakkan istighfar, dan kita bersedekah. Kita bersedekah supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa, sebab kita rasa macam tak salah, sebab kita beli secara jual beli yang sah. Tapi kita telah beli suatu barangnya yang menggunakan pakai milik orang lain, jenama orang lain. Sebenarnya salah, sudah hukum salah. Ada perbahasan ulama dalam masalah ni. Kecuali pemilik asal tu halalkan. Tapi siapa nak halal? Ataupun kecuali dia bagi kebenaran secara dia ada, macam mana je perniagaan lah ni, dia ada macam kerjasama lah. Dia bagi under license. Under license, betul. Ayah dia bawah license, dia izinkan, dia bawah license. Ataupun secara franchise ke, kan? Dia benarkan orang lain jual jenama dia, orang lain jual guna jenama dia, tapi pemilik asal jenama tu dapat untung lah. Dia ada dapat keuntungan daripada perniagaan bawah ni. Itu dia panggil secara franchise. Tu tak apa, tu boleh. Tapi hak ni secara lanun. Istilah secara lanun. Kita ambil jenama orang lain, kita jual. Kita tipu ni. Kan banyak, saya tengok banyaklah dijual di kaki lima, kadang-kadang setengah di pasar malam. Kasut ke apa guna jenama-jenama tertentu. Itu sebenarnya tidak harus lagi syariat, sebab kita ambil hak orang lain. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti setakat tu. Gantung nama Allah Muhammad dengan ucapan tertentu seperti kata dia curi, itu salah. Ada soalan bertulis daripada Arif tadi, Arif Padillah. Kalau seseorang gantung dalam rumah, alif lam ha ditulis dalam frame Allah Muhammad, atau boleh kata kalau gantung tepek tu setakat sekadar hiasan untuk dia ingat kepada Allah, untuk dia berselawat pada Nabi, itu harus. Tapi kalau niat dia gantung tu, dia kata kalau dia
ayat kursi contohnya, tepek ayat kursi kul huwallah, letak Allah Muhammad dalam kereta dengan niat bahawa kereta dia tidak akan dicuri, itu salah sebenarnya. Salah pada niat. Salah pada niat. Kita nak mengelak pencuri ini kita pun tak tahulah sebab orang jahat ni ada di mana-mana. Cukuplah kita baca doa. Caranya baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli syai'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala sesuatu. Sama ada sesuatu tu manusia ke, jin ke, binatang ke. Kalau manusia ke, orang jahat nak curi rumah kita ke, kita minta berlindung. Cukup dengan doa tu je. Tapi kalau ditakdirkan berlaku juga kecurian, itu takdir Allah, kita terima dengan sabar, dengan redha lah. Tapi ada pun kita menggunakan cara sendiri. Kita tepek ayat tu sini, doa tu pitu gini. Doa tu tepek tapi tak baca, tepek saja. Itu tak dikira masyru', tak ada dalam hukum syariat untuk kita buat begitu. Sama juga ada setengah orang tu dia tampal ayat kursi besar lah, bubuh dalam frame. Dia kata bila letak ayat kursi syaitan tak masuk. Bukan begitu. Hak Nabi beritahu syaitan tak masuk ke rumah apabila dibacakan ayat kursi. Sebelum kita tidur contohnya, kita masuk rumah kita baca bismillah. Kita kena baca, bukan sekadar tampal dan tepek. Orang kita ni silap, dia suka tepek menepek tanpa menampak ni sebab benda tu mudah. Tepek buat hiasan letak dinding. Ayat 1000 dinar sebagainya, tapi bacanya tidak. Amalkan ayat tu pun tidak. Itu salah konsep. Wallah alam. Ada soalan lagi yang terakhir dah dikira tak, yalah. Kalau barang-barang hak guru jumpa apa barang hak terbuang tu dipanggil dalam fiqh al-luqatah. Barangan yang hilang, yang tercicir. Kaedahnya orang yang menemui barang tu dia kena umumkan tempoh tertentu siapa pemilik barang ni. Kalau tak jumpa juga, maka barang tu boleh diwakafkan. Duit ke, sesuatu barang yang ada nilai ke. Kalau macam di sekolah, kita jumpa barang ni, kita pun biasa kita umumkan. Kalau jumpalah. Kalau tak jumpa, kita wakafkan mana-mana lah. Kemudian ada soalan bertulis tadi, batalkah wuduk dengan anak susuan? Anak susuan yang cukup syarat susuan tu tak batal lah. Tak batal lah. Ataupun dengan baik, kalaulah kita kata seorang anak Ahmad, nama Ahmad ni pernah disusukan oleh makcik Tijah. Cukuplah dengan kadar 5 kali susuan, maka Ahmad menjadi anak susuan makcik Tijah. Dan semua anak-anak makcik Tijah adalah dikira mahram dengan Ahmad, dikira adik-beradik sesusu. Ataupun makcik Tijah juga menyusukan orang lain, mungkin menyusukan Zainab ke Siti ke, maka Siti Zainab adalah adik-beradik susu dengan Ahmad sebab disusukan oleh ibu yang sama. Baik, bagaimana dengan suami makcik Tijah? Pak Cik Leman. Contohlah saya sebut nama. Pak Cik Leman ni adalah suami makcik Tijah. Apa hubungnya Pak Cik Leman dengan Ahmad yang disusukan oleh, dikira sebagai bapa saudara, dikira sebagai bapa susuan. Dikira sebagai bapa susuan. Maknanya bukan mahram lah. Jadi hubungan itu dia akan jadi semakin luas. Dia sebenarnya dari bab radha'ah. Penyusuan ni dia impak dia besar. Tak apalah tu kita bincang semula lah. Bab susuan tu ni tajuk lain. Jadi bila masuk tajuk lain tu jadi tak habis semua lah. Perbincangan kita asal tetap bab bai'ah tadi. InsyaAllah. Kalau ada soalan-soalan terkumpul boleh tulis, boleh prepare dulu. Nanti lain masa kita boleh jawab. Pak masa kita pun dah lewat dah. Saya pun ada kelas online 8.30 nanti. Jadi kita putih setakat tu saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Cik Asyik malam pukul 1 malam. Akhiri tu.
Syukur.